Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 227. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 226 ialah seorang lelaki berumur 47 tahun yang merupakan suami kepada kes 224, manakala kes 227 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun yang merupakan anak kepada kes 224. Mereka tiba di negara ini dari Mesir melalui Kuala Lumpur pada 16 April 2021. Kedua-dua kes baru ini tidak mempunyai sebarang tanda jangkitan. Sementara itu, 6 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. 1 kes sembuh dicatatkan hari ini. Kesemua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 86 kes. 422 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,568 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 268 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,153 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kesibukan orang ramai membeli belah keperluan untuk sambutan Hari Raya sudah terasa di sana sini. Expo Lebaran 2021 bagi kutipan derma anak-anak yatim yang bermula Rabu lalu di ruang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah antara yang menjadi tumpuan orang ramai bagi tujuan tersebut. Dianjurkan oleh Baitun Nur Event Management, Expo diadakan sehingga 11 Mei ini. Perasmian Expo disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat seterusnya menyerahkan sumbangan derma kepada 25 orang anak yatim. Lebih 10 buah petak jualan menyediakan pelbagai produk tempatan dan barangan import termasuk pakaian lelaki dan wanita, aksesori dan kuih-muih hari raya. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Sebagai sebahagian daripada aktiviti tanggungjawab sosial korporatnya di bulan Ramadan, rombongan tabung amanah pekerja TAP pagi tadi membuat lawatan amal ke beberapa buah rumah keluarga-keluarga yang kurang kemampuan di daerah Brunei dan Muara. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi lembaga pengarah TAP. Salah sebuah rumah yang dikunjungi adalah rumah milik Awang Abdul Rahman bin Haji Mamin di Kampung Lumapas. Awang Abdul Rahman, 66 tahun, tinggal di rumah berkenaan bersama 5 orang anak dan 22 orang cucunya. Sejak bersara, Awang Abdul Rahman hanya mengusahakan kebun sayuran untuk menyara keluarganya. Semasa lawatan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyampaikan sumbangan derma berupa kewangan serta barang-barang keperluan asasi harian. Sumbangan merupakan hasil kutipan daripada ahli lembaga dan warga kerja TAP bagi membantu keluarga berkenaan dalam membuat persediaan menjelang Hari Raya.
Majlis Khatam Al-Quran terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi meraih ganjaran berlipat ganda di bulan Ramadan. Auda kembali selepas ini bagi berita seterusnya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sehubungan itu, petang tadi 58 orang terdiri dari individu-individu kelainan upaya OKU mewakili persatuan-persatuan yang bergabung dengan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan bacaan khatam beramai-ramai. Dianjurkan oleh Majlis Kesejahteraan OKU dan 9 buah persatuan yang bergabung dengannya, acara diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Serusuk. Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal Daerah Tutong petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Dikendalikan oleh Biro Keagamaan, majlis berlangsung di Masjid Kampung Bukit Udal, Tutong. Majlis Khatam Al-Quran dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diteruskan dengan bacaan surah ayat-ayat lazim dan diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah sekampung. Juga diadakan penyampaian sumbangan derma kepada 29 orang anak yatim kampung berkenaan. Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis tadarus dan khatam Al-Quran bagi ahli-ahlinya. Majlis diadakan di ibu pejabat persatuan tersebut di Kampung Anggrek Desa. Acara disertai oleh 6 kumpulan terdiri daripada jawatan kuasa takbir, pemimpin-pemimpin dewasa, pemimpin-pemimpin muda, unit pemimpin muda Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kopo SB, unit pemimpin muda Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, Pandu Puteri Ranger dan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam. Acara diselajurkan dengan bacaan dan doa tahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'arul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Antara yang hadir, naib-naib yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Acara merupakan salah satu dari kegiatan tahunan persatuan dan termasuk dalam rangkaian kegiatan di bawah projek Titian Kasih di bulan Ramadan. 361 orang insan istimewa dari Pusat Bahagia Pulai, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam Bengkurung dan Semata Brunei menerima sumbangan derma anjuran Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama Galeria YMRM dan Persatuan Warisan Kedayan Jerudong Warisan. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Sumbangan disempurnakan oleh Pihin Datuk Pekerma Jaya Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Muhammad Tawih bin Abdullah, mantan pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Tuan Yang Terutama Janesh Kumar, Pesurga Tinggi India ke Negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan bacaan tahlil dan majlis berbuka puasa. Nasib anak-anak yatim di negara ini terus terpelihara dengan adanya bantuan daripada pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan
swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang-orang perseorangan. Lewat petang kemarin diadakan majlis penyampaian derma dan berbuka puasa bersama anak-anak yatim di salah sebuah hotel di Kulab. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Terdahulu majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 50 anak yatim kawasan Kampung Kulab dan sekitarnya yang disempurnakan oleh Datin Hajah Salmah binti Haji Hanafiah. Majlis merupakan anjuran Mirahana Employment Agency dan Hotel Al-Afiah dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Di sebaling cabaran COVID-19 pada tahun lalu, namun umat Islam di negara ini masih dapat menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat dengan lancar dan sempurna melalui amil-amil yang dilantik. Kini pembayaran zakat boleh dibuat dengan lebih mudah iaitu melalui dalam talian atau online yang diperkenalkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB baru-baru ini. Kaedah pembayaran zakat secara online setentunya memberikan pilihan atau alternatif kepada orang ramai, lebih-lebih lagi dalam keadaan negara masih mengambil langkah berjaga-jaga dari COVID-19 selain kaedah sedia ada iaitu melalui amil-amil yang dilantik. Menurut Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei, pembayaran zakat secara online memberikan kemudahan kepada umat Islam menunaikan kewajipan mereka. Ia juga selaras dengan kaedah digitalisasi yang sangat menonjol diguna pakai semasa COVID-19 tahun lalu. Pada tahun lepas 2020, walaupun sedikit saja penurunan itu, tapi ia adalah ketara benar. Orang ramai dilihat menunaikan kewajipan ini dengan sempurna, walaupun cabaran pada tahun lepas ketani dengan SOP dengan penularan wabak COVID-19, tapi alhamdulillah orang ramai khususnya umat Islam melaksanakan ibadat ini, itu menunaikan zakat dengan penuhanlah dengan sempurna dan berdisiplin. Pembayaran zakat fitrah secara online boleh dibuat dengan menggunakan kaedah QuickPay Bank Islam Brunei Darussalam BIBD atau menggunakan sistem e-zakat DST. Ia dibuka sehingga 28 Ramadan. Orang ramai menyambut baik kaedah yang diperkenalkan itu. Alhamdulillah masa ni pelbagai cara boleh dilakukan, contohnya pakai online ataupun walk-in terus ke masjid-masjid. Pasal kalau ke masjid-masjid ini baguslah bagi orang tua-tua yang dah pandai macam pakai online. Ya, memudahkan orang ramai, terutama sekali dalam masa pandemik ini orang dah banyak berjalan. Ya boleh buat di rumah, suka berjalan pun boleh juga, di mana-mana pun boleh juga. Pakai mobile boleh, pakai laptop boleh. Itulah yang memudahkan. Pembayaran zakat fitrah secara online ini merujuk kepada fatwa mufti kerajaan yang menyatakan bahawa kaedah tersebut adalah harus dan sah kerana ia memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh syarak dalam pembayaran zakat. Terpulang kepada orang ramai sama ada mahu menggunakan pembayaran secara online atau kaedah sedia ada melalui amil-amil yang dilantik untuk menunaikan kewajipan membayar zakat. Konsep membeli sambil beramal menjadi matlamat projek misi Ramadan untuk membantu golongan kurang berkemampuan di negara ini. Projek yang diungkayahkan oleh sekumpulan belia tempatan yang menggelar diri mereka sebagai pivot.bn dengan menjual baju tea dan sebahagian hasil jualannya dihulurkan kepada golongan kurang berkemampuan. Butirannya bersama kru Mojo RTV. Diadakan buat julung-julung kalinya, misi Ramadan yang diungkayahkan oleh pivot.bn dengan sokongan Scott Social Kitchen, sebuah badan NGO menggabungkan bidang keusahawanan dan khidmat masyarakat. Ia bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan melalui hasil jualan baju tea yang ditempah dari cerita Fabrikku Sendirian Berhad, syarikat pembuat baju tempatan.
Basically, it is called Misi Ramadan, di mana kami buat baju. We have 3 different design, which is ambuyat, nasi katok, and also kuih. So these 3 baju, Kana Jahit, basically our manufacturing factory is basically Cerita Fabricku, local sewer jua. Dorang punya tempat is pusat pembangunan belia. So I guess kami punya konsep jua yang kami akan teruskan, which is membeli sambil beramal. 12 orang ahli Pivot.bn bergabung tenaga untuk melaksanakan khidmat masyarakat ini. Dengan konsep membeli, membantu dan beramal, Pivot.bn bekerjasama dengan Scott Social Kitchen untuk membantu ibu-ibu tunggal, pekerja asing dan keluarga yang kurang berkemampuan. Okay, jual baju lah Tanet. Jual baju, and basically I illustrate all of the design with my finance officer juga. So yeah, that's basically it. Like wanting to help others by actually telling people to do good lah. Ini projek yang kami lakukan ini dapat membantulah keluarga-keluarga yang memerlukan. Sama juga walaupun it's nothing much, tapi kami mau raise awareness lah yang we should be together untuk jaga tani sendiri juga. So in a sense that no one else are going to be there for us if sebagai Brunei, sebagai Bruneian, tani dah jaga orang tani sendiri. Dengan niat ikhlas untuk membantu golongan yang memerlukan, khidmat masyarakat ini sekurang-kurangnya menjadi bukti belia Kitani tidak camah mata dalam sama-sama memeduli kebajikan golongan yang memerlukan di negara ini. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Sebagai satu platform untuk memudahkan orang ramai membuat persiapan Hari Raya yang bakal menjelang, sekaligus memudahkan usahawan-usahawan untuk mengetengahkan dan menjual produk mereka, Battle Pro Marketing and Management Services mengadakan Mubarak Fest selama 4 hari yang akan berakhir esok di Hotel Rizkun International. Expo menampilkan lebih 40 pengusaha yang 100% terdiri daripada syarikat anak-anak tempatan. Pelbagai barangan boleh didapati di expo tersebut meliputi pakaian lelaki, wanita dan kanak-kanak serta aksesori dan kuih-muih dengan tawaran harga yang berpatutan. It is about 1,000 pieces, kaftan about hundreds, and shawl about satu saja about 1,000. Alhamdulillah, so far macam keep on coming lah, macam dah stop. Apa yang ada di belakang kami ini adalah satu backdrop booth di mana semua orang boleh bergambar. Jadi kami buatkan tema kampung. Kami gelar Kampung Putih. Jadi apa yang ada di sini ia bergambar secara percuma. Kurta ni salah satunya kurta yang local made, so jadi memang sambutannya sangat-sangat menggalakkan, and then orang punya feedback pun bagus dan orang suka the color pasal ada banyak variety color, and then dia punya desainnya pun memang kebruneian dan dia punya sizingnya pun memuaskan je sampai pasal dia dari S sampai ke 7 SL. Sementara itu, Let's Raya Anjuran The Event Call yang diadakan di Dewan Bredex Jerudong juga mendapat sambutan yang menggalakkan dari orang ramai. Sekurang-kurangnya 40 pengusaha tempatan dapat memperkenalkan lagi produk-produk mereka sambil meraih pendapatan lumayan menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Let's Raya diilhamkan oleh trend pengguna semasa di samping menjadikannya sebagai sebuah acara sehenti di satu tempat yang direka khas dengan penuh elegan dan berkualiti. Pengunjung berpeluang untuk membuat pilihan hati dari barangan fashion termasuk pakaian raya, selendang, alat solek dan barang-barang perhiasan rumah. Let's Raya diadakan sehingga esok dari pukul 11 pagi hingga 11 malam.